So hari ni kita akan masuk topik 2. So untuk pengetahuan kamu semua, kita akan ada UPS pada minggu hadapan, iaitu pada hari Khamis. Tapi kita akan ada dua kali akan cuba buat percubaan lah. So UPS kita secara objektif. Okay, so including topic 1 and topic 2. Alamak, bunyi lagi lah kejap Dia kacau telinga saya. Okay, so kita lihat pada hari ini, awak dah dapat kan soalan ni dalam saya punya tally saya letak, betul? Dah dapat. Okay, so secantiknya, seeloknya nanti kalau kamu rajin, kamu print lah, ataupun kalau kamu rajin, kamu salin, and then kamu tulis dekat sini kan. Tapi mana-mana ikut keselesaan kamu, tapi sebaiknya kita print lah. Okay, so hari ni kita masuk topik 2, iaitu inequalities dan juga absolute values. Okay, so dalam topik inequalities ni mudah je, dia ada 3 benda je yang kamu perlu tahu kan. Dua, basically 2 lah. Yang pertama, dalam topik ni ada 2 benda, iaitu inequalities, salah eja ni. Inequalities dan juga absolute values. Okay, untuk inequalities ni, dia terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada 2. Yang pertama, linear function. Yang kedua adalah quadratic. Okay, linear ni apa guys? Linear ni yang macam kuasa X dia kuasa 1 lah. Dia X saja. Contoh equation X tambah 1, X tolak 2. Contoh macam tu, faham? Kalau quadratic ni, X kuasa 2. Okay, itu dalam inequalities. Okay, so yang kamu perlu tahu. And then yang kedua, absolute values. Absolute values pun tak banyak. Kita hanya linear sahaja. Linear saja, mudah je kan? Linear saja. Okay, so kita lihat pada contoh soalan. Okay, yang pertama. Okay, find 2x minus 3 which is less than equal to 9. Saya harap tak ada orang yang ada masalah macam tak tahu inequalities tu apa. Actually inequalities ni apa? Ketaksamaan. Apa itu ketaksamaan? Iaitu simbol-simbol apa? Saya tunjuklah. Inequalities tu ni simbol dia. Lebih besar sama dengan, dan juga lebih kecil, dan juga lebih kecil sama dengan. So ada 4 simbol saja yang berkaitan dengan inequalities. Okey, so itu dipanggil sebagai inequalities. Okay. So sekarang ni kita lihat pada soalan pertama, iaitu 2x minus 3 less than equal to 9. So dia melibatkan linear function. So bila linear, so mudah je lah kan. So kita jadikan x sebagai subjek sahaja. So kita akan dapat apa? 2x less than equal to 9 plus 3. So kita akan dapat 2x less than equal to 12. Okay, so kita jadikan x sebagai subjek. So x less than equal to berapa? 6. So simple as that. Okay, so kat sini saya nak kamu tambah nota kamu. Kat sini tambah nota. Nota penting. Nota penting kat situ kamu boleh tambah, iaitu simbol ataupun simbol lah. Simbol inequalities ni akan berubah sekiranya melibatkan apa? Pendaraban ataupun pembahagian nombor negatif. Okey. So simbol akan berubah apabila melibatkan pembahagian atau pendaraban nombor negatif. Okey, so itu kamu kena faham. Okey, boleh Dia tak setakat ni. Itu sangat penting. Okey, so kita proceed kepada the next example.
Iaitu the next linear inequalities. Okay, linear inequalities. Okay, so macam biasa kita ada dia punya linear inequalities iaitu 3x plus 4 which is greater than equal to 2x minus 1. Okay, so apa langkah kita boleh buat? So nombor kumpul setempat yang x kumpul setempat. So saya nampak yang cantik, sekiranya kita buat x kita kumpulkan di sebelah kiri lah. So 3x minus 2x greater than equal to negative 1 minus 4. Okay, so x is greater than equal to negative 5. As simple as that. Boleh tak guys? Boleh. Okay. So ni masih contoh-contoh yang simple lah. Okay, seterusnya. Macam mana kalau ada bentuk fraction ataupun bentuk pecahan? Macam mana nak buat ni? Nah. So, bear in mind kalau dekat penyebut kita tiada function x, so kita boleh darab silang. Sebenarnya kalau ada inequalities ni kita tak boleh darab silang sesuka hati. Tapi memandangkan pada penyebut kita ni constant ni adalah nombor nombor. So nombor, so kita boleh darab silang. Dia kalau ada x dekat bawah kita tak boleh darab silang. Okay. So dalam kes ni kita boleh darab silang. So 6 boleh darab ke kanan, 5 boleh darab ke kiri. Okay, so kita akan dapat dia punya function apa dia? Iaitu 5x less than equal to 6 times in bracket x minus 3. Okay. So kita expand dahulu yang di sebelah kanan equation. Okay. So kita akan dapat 5x less than equal to 6x minus 18. Okay. So apa the next step yang kita boleh buat guys? Kita boleh kumpulkan X plus kiri. X setempat. So kita bawa ke sebelah kiri. So 5x minus 6x less than equal to negative 18. Okay. So kita akan dapat negative x less than equal to negative 18. Okay. So sekarang ni anak pelajar kena tahu jawapan akhir kita mesti jadikan x sebagai subjek, betul? Dan x itu mesti berada di sebelah kiri. Tulis tu, tambah tu x sebagai subjek dan x mesti berada di sebelah kiri equation. Dan x mesti positif. Ingat tu. So bermaksud sekarang ni, ini jawapan akhir tak? Belum. Belum. Apa yang boleh kita buat ni? Kita kena Positifkan X. Kita kena positifkan x. So nak positifkan x macam mana kat sebelah kiri tu? Ingat Darab negatif 1. Guys, you guys boleh, betul. You guys boleh tuliskan 3 syarat ni. X mesti berada di sebelah kiri. X mesti jadikan x sebagai perkara rumus dan x mesti berada di sebelah kiri dan x mesti positif. Okey, boleh Okey. So sekarang ni bila kita nak jadikan x positif, let's say saya darabkan kiri dan kanan dengan negatif 1. So darab negatif 1, kat sini pun darab negatif 1. So bila melibatkan pembahagian ataupun pendaraban nombor negatif, apa tadi saya cakap? Simbol akan berubah. Okay, simbol akan berubah. So X lebih besar sama dengan 18. Okay, faham tak? Faham. Okay. Alhamdulillah kalau faham. Okay. So kita teruskan lagi. Boleh tak? Okay. Okay, 3 contoh saya dah tunjukkan berkaitan dengan inequalities linear. Tadi kita ada 2 benda kan, inequalities dan juga absolute values. Tadi saya dah tunjukkan inequalities yang linear. So kita pergi kepada next example. Kali ni inequalities kita berbentuk apa? Kuadratik. Okey, berbentuk kuadratik. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah ni, kuadratik ni? Kita kena factorize. Betul? Okey.
So bila nak factorize, kita boleh guna direct calculator sahaja. So macam mana nak selesaikan dia guys? Ingat, untuk kita solvekan quadratic inequalities, ada 3 cara yang diajar dalam kuliah. Yang pertama apa? Apa? Siapa ingat? Graphical method. Okey, graphical yang mana satu? Apa yang menunjukkan dia graphical? Gambar rajah, senyum. Okey, yang kedua apa? Positive number line. Yang ketiga? Table of sign. Table of sign. Okey, faham tak? Faham. Okey, so since soalan tak ada mention pun nak gunakan method apa, saya suggest kepada anak-anak pelajar gunakan method yang pertama saja, iaitu graphical, yang gambar rajah senyum saja. Boleh? Boleh. Okey. Melainkan kalau dia gedik-gedik, soalan tu gedik-gedik minta guna positive number line, guna table of sign, barulah guna. Jangan awak buang masa pula, sebab soalan-soalan macam ni dia mudah je, buat kejap je. Betul tak? Okey, so sekarang ni kita cuba factorizekan kita punya quadratic inequalities, iaitu x squared plus x minus 12 is greater than 0. So kita akan dapat apa? X, bila kita factorizekan dia, x plus 4 dan juga Minus 3. x minus 3, which is greater than 0. Okey, so bermaksud dekat sini kita ada dua perkara, iaitu x bersamaan dengan negatif 4 atau x bersamaan dengan negatif 3. Betul tak? Positif 3. Positif 3. Thank you, yang betul kan. So sekarang ni apa yang kita boleh buat lepas kita dah tahu root dia? Kita ada dua root, iaitu 3 and negative 4. So kita boleh buat gambar rajah senyum. Okay, kenapa buat gambar senyum ni? Okay, kita lain. Ya? Kita boleh assume dia as equal ke? Boleh. Ni saya assume saja sebab saya tak nak kelirukan awak. Saya tak nak gunakan simbol tu sebab nanti bila guna simbol awak akan pening. Macam mana ada tukar simbol ke tak? So kita guna sama dengan saja. Boleh? Okey sir. Okey. Dekat sini kat bawah ni yang kawan awak tanya tadi, kita hanya nak tentukan root dia sebab kita nak lukis atas garis nombor kita. Faham tak? Boleh? Okay, boleh Boleh tu. Okey, so saya akan lukiskan dia punya garis lurus. Okay, satu garis lurus. And then saya labelkan kita punya root, iaitu yang pertama, yang positif mesti berada di sebelah kanan, 3. Yang negatif mesti berada di sebelah kiri, iaitu negatif 4. Okay, apa yang saya perlu buat kat sini? Saya hanya buat gambar rajah senyum. Dan dia mesti melalui pada kita punya root tadi, 3 dengan negatif 4. Okey, macam Aida Azibah explain itu, kita akan ada 3 kawasan, betul tak guys? Ini kawasan pertama, Betul. ini kawasan kedua, ini kawasan ketiga. Okey, so macam mana kita nak tentukan lorekan mana yang, tempat mana kita nak lorek? Ada 2 tempat je kita akan lorek, dalam ataupun luar. Simbol. Okey, kita akan lihat ada simbol terakhir kita yang dekat sini. Apabila kita jadikan, apabila kita factorizekan dia, ataupun kita dah jadikan x tu positif, kita tengok simbol kat situ. So simbol kat situ apa yang simbol terakhir dia? Lebih besar. So kalau lebih besar bermaksud kawasan yang berada di luar. Di luar ada 2 kawasan, iaitu 1 dan 3. So kawasan yang kita akan lorek 1 dan 3 saja. Okey, so bermaksud yang tengah 2 tu kita tak ambil. Okey, so sekarang ni kita tulis jawapan. Yang pertama dalam bentuk solution set. So solution set, sebab simbol gedik-gedik. Okey, ada 2 kawasan kan, iaitu kawasan yang pertama dan juga kawasan yang ketiga, betul tak? Okey, kawasan yang pertama tu apa kawasan dia? X lebih kecil daripada Negatif 4. okey, macam mana kita nak tahu ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Oh. Soalan. Okey, kita ikut soalan. Kita ikut simbol ni. Kalau simbol kat sini lebih besar ni tak ada sama dengan, tak ada sama dengan. So
apa yang kita buat tadi nanti pun tak ada sama dengan. Faham tak? Kalau ada sama dengan kat situ, so apa yang kita buat jawapan kita mesti ada sama dengan. Faham tak? Faham. Okey. So bermaksud kawasan pertama tadi X lebih kecil daripada negatif 4. Betul tak? Macam mana kita tahu lebih kecil ke lebih besar daripada negatif 4? Okey. Kita tengok pada negatif 4 tu, saya buat satu garisan putus-putus. Okey. Kawasan satu tu berada di sebelah kiri negatif 4 ke di sebelah kanan negatif 4? Kalau dia berada di sebelah kiri, so dia lebih kecil. Kalau dia berada di sebelah kanan, dia lebih besar daripada negatif 4. Faham tak? Okey. So sekarang ni ada satu kawasan lagi yang kita tak senaraikan, iaitu pada 3. Okey, pada 3 tu dia berada di sebelah kiri ke di sebelah kanan 3? Kanan. Kanan. So bermaksud X lebih besar daripada 3. Okey, but then kita tengok balik jawapan kita. Kita ada dua kawasan. So yang menghubungkan antara dua kawasan hanyalah perkataan X. or sahaja. Ataupun dalam bentuk interval notation, union. Boleh ke? Boleh. So saya tunjukkan interval notation juga. Okay. So kalau interval notation, so kawasan yang kita satu tu bermula daripada mana? Negatif infinity. So dia akan berhenti di negatif 4. So memandangkan negatif 4 kita tak ada sama dengan, so dia akan jadi open. Okey. Kawasan yang kedua iaitu kawasan ketiga, dia bermula daripada 3. 3 tak termasuk, so dia akan jadi open. Kawasan kita alorate tu sampai mana? Sampai infinity, open. Okey, so kita ada dua kawasan. Yang menghubungkan dia adalah perkataan or untuk solution set. Kalau interval notation dia akan jadi Union. union. Jelas tak? Jelas. Jelas tak? Jelas. Okey. So kalau jelas, kita boleh teruskan. Okey, so ini soalan inequalities yang pertama. Okey. Kita proceed kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Okey, kali ni apa yang berbeza dengan yang pertama tadi? Kita punya kuadratik tadi positif. X dia negatif. Kali ni kuadratik kita X dia negatif. So, in order kita nak jadikan X dia positif, X vector positif, kita kena buat apa? Darab negatif 1. Darab negatif 1 pada kiri dan kanan. Ataupun bagikan negatif 1 pada kiri dan kanan. So apabila melibatkan pendaraban ataupun pembahagian nombor negatif, apa yang akan berlaku guys? Simbol berubah. Okay, pandai. Very good. Thank you your response. Okay, so saya darabkan negatif, so akan jadi 6 plus, plus pula. Bukan plus kan? Minus kan? Minus 7x. Okay. Plus x squared. Okay, simbol akan berubah. Kosong darab negatif akan dapat kosong. Okay, so untuk memudahkan pengiraan kita yang seterusnya, saya suggest kita buat apa? Kita rearrange. Kita susun dia. So 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 6 lebih kecil daripada kosong. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, boleh tak factorize? Apa kita dapat dia punya faktor dia? 2 dengan 3 per 2. 2 dengan 3/2, betul? 3 per Betul. Betul tak? 2 dengan 3/2, betul? So kita akan dapat apa tu? Okey, 2x tolak 3 dan juga x tolak 2 lebih kecil daripada kosong. Okey, so macam tadi, kita assume dia jadi sama dengan, betul? Sebab kita just nak tahu dia punya root. Iaitu 2x tolak 3 sama dengan kosong. X tolak 2 sama dengan kosong. So, dapat apa ni? X sama dengan 3/2. X sama dengan 2. Boleh tak guys? Boleh. Okey, so bila X sama dengan 2, X sama dengan 3/2, apa yang kita buat? Kita boleh buat gambaran jasa senyum.
So kita buat satu garis lurus. Okey, kita masukkan kita punya root tadi. Okey, 2 dengan 3/2. Yang mana satu? Yang mana yang lebih besar? 2. Okey, so yang lebih besar akan berada di sebelah kanan. Yang lebih kecil akan berada di sebelah kiri. Betul tak? Okey, so Betul. saya akan just buat gambar raja senyum. Okey, kat sini adalah 3/2 dan kat sini adalah 2. Okey. So kita akan ada 3 kawasan. Kawasan pertama, kawasan kedua dan kawasan yang ketiga. Okey, macam mana nak tentukan kawasan pertama, kedua dan ketiga? Lihat pada simbol terakhir kita. Apa? Lebih kecil. So bila lebih kecil, kawasannya kat mana? Dalam saja. Kawasan nombor 2 sahaja. Okey, so 1 dengan 3 kita boleh abaikan. Bermaksud kita ada satu kawasan saja. Okay, kita tulis jawapan akhir dia. Yang pertama, solution set. Solution set kita macam mana? Sorry. So X kita berada di antara 2 dan juga 3/2. So X mesti berada di tengah-tengah. Okay, simbol kita tak ada sama dengan. So kita pun tak ada sama dengan. So 2, 3/2. Simple as that. Untuk solution set. Manakala untuk interval notation ataupun interval form. Okay. So 3/2 open ke close? Ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Tak. Dia akan jadi open. Open. 3/2 3/2 until 2 open. Okay, simple as that. Betul tak? Betul. Okay, boleh Okay. So, apa dia? Kalau boleh tak kita tunjuk number line punya? Number line. Oh. Number line. Cara jawab guna number line. Number line boleh, tapi nanti awak personal dengan saya boleh. Awak cuba buat dulu, nanti saya tengok betul ke tak. Boleh? Oh, okey. Boleh. Sebab takut tak sempat untuk saya explain ni. Sebab yang ni saya sebab ni memandangkan di kelas yang besar, ramai. So takut nanti pening-pening pula dia. So kita bagi tunjuk satu dulu. Siapa yang nak tanya lebih boleh tanya saya personal. Boleh Boleh sir. Okey. So kita lihat pada soalan yang seterusnya. Unless kalau dia mention dia nak guna positive number line atau pertama awak kena buatlah ikut instruction soalan. Okey. Tadi ada banyak contoh saya dah tunjuk berkaitan dengan inequalities. Kali ni kita masuk kepada absolute inequalities. Okey. Apa yang awak ingat daripada kuliah berkenaan dengan absolute inequalities? Dia punya key yang paling penting. Dia sentiasa positif. Betul? Okey, lagi? Apa lagi? Dengan Dia ada positif, ada negatif. Dia ada apa? dia ada positif, dia ada negatif. Okey, okey, betul. Bagaimana kita nak solvekan absolute inequalities? Ada 2 cara kan? Cuba ingat. Kalau ada Betul. satu yang tu guna basic definition yang tu. Ada 2 cara kita boleh gunakan kan untuk selesaikan, betul? Apa yang pertama? Basic Pertama. definition. Ya, basic Squaring both definition. Squaring both sides. Basic definition. Yang kedua, squaring both sides. Okey. So, anak-anak pelajar sekalian, untuk peringkat kamu ni, saya suggestkan kamu guna basic definition yang paling mudah. Sebab squaring both sides boleh guna, tapi kat sini biasanya awak akan mudah buat kesilapan ketika expand equation. Bila awak expand nombor yang besar tu, kat situ lah awak buat kesilapan. Sebab basic definition mudah, kita define satu positif, satu negatif. Betul tak? Ya. Okay. So untuk kita solvekan absolute values of inequalities menggunakan basic definition. Okay. So ada satu key yang penting. Bila kita nak define tu ada satu perkataan dekat tengah tu kita kena letak. Apa perkataan tu? Ingat tak? Or dengan N. Or dengan N. Betul tak? Siapa ingat? Ingat. Okay. So dekat situ ada satu perkataan yang kamu kena ingat, iaitu word apa? Good. Goal. Bila simbol greater, wordnya adalah
Or. Greater ataupun greater equal. So wordnya adalah or. Bila wordnya simbolnya adalah less and less kan. A tu n, L tu less. So bila wordnya n, simbolnya adalah lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan itu je. Boleh? Mudah nak ingat. Okey. So sekarang ni saya akan selesaikan kita punya absolute inequalities menggunakan apa? Basic definition. So bila nak gunakan basic definition, okey, bila nak gunakan basic definition, saya kena define lah kan. Satu positif dan satu negatif. Betul tak? Betul tak? So, saya define 2x minus 3. Yang pertama lebih besar sama dengan 1. Betul tak? And then 2x minus 3 yang negatif. Tadi yang positif kan? Betul tak? Lebih besar sama dengan 1. Okey. So bila saya dah define dia, kita tengok simbol kat sini. Simbol apa guys? Lebih besar. Greater. So bila greater, word dia adalah or. So wajib sampai ke peringkat wajib. Sebab kalau tak tulis dalam peperiksaan, kalaulah ditakdirkan kamu kena jawab subjektif, tak ada perkataan or ni tak dapat markah. So wajib untuk kita tuliskan perkataan or. Okey. So kita teruskan pengiraan. Selesaikan setiap inequalities yang ada bila kita dah define satu positif, satu yang negatif. Yang di sebelah kiri ni yang positif, yang di sebelah kanan ni yang negatif. So jadikan x sebagai subjek. So 2x greater equal to 1 plus 3. So 2x greater equal to 4. So x greater equal to 2. 4 divided by 2, betul? Okey. So yang di sebelah kanan ni, okey, memandangkan dia ada simbol negatif, kamu nak open bracket boleh ataupun saya suggest kita bahagikan dengan negatif 1 pada kiri dan kanan. So bila bahagikan negatif 1 pada kiri ataupun darabkan negatif 1 pada kiri dan kanan, so simbol akan berubah. Simbol akan berubah. So bila kita bahagikan dia akan jadi positif lah kan, betul tak? So, kat sini akan jadi apa? 2x tolak 3 dan kat sebelah sini akan jadi negatif 1. Okey. Bolehkah nak belajar? Boleh. Okey. Kalau boleh kita teruskan jadikan x sebagai subjek. So 2x less than equal to negative 1 plus 3. So jadikan x sebagai subjek. So x less than equal to 2 divided by 2 which is bersamaan dengan 1. Okey. So bila soalan macam ni absolute, kita memang akan ada gambar rajah, iaitu number line sama ada bentuk kuadratik tadi ataupun linear. Linear garis lurus. Tapi kalau kuadratik yang gambar rajah senyum. So memandangkan ni adalah linear, x dia kuasa 1. Bermaksud dia akan jadi garis nombor yang biasa saja. Okey, saya tunjukkan Alamak, sorry. Tak jadi garis lurus pula. Okey. So, saya buat satu garis lurus. Okey, kita masukkan value of x dan value of 1 and 2. Okey, so kita masukkan 1 2 contohnya Okey, so yang pertama x lebih kecil x lebih besar sama dengan 2. So bermaksud apabila saya wakilkan dengan number line, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi bulat penuh. Dan dia akan ke mana? Kanan. Dia akan ke kanan. Okey, macam tu. Okey, seterusnya untuk yang kedua iaitu x lebih kecil sama dengan 1 ni. Okey, untuk x lebih kecil sama dengan 1. So dia akan ke mana? Ke kiri. So ke kiri bulat penuh juga kan sebab dia ada sama dengan. Okey, kejap So kita tarik dia ke sebelah kiri. Okey.
So bila kita tarik ke sebelah kiri, okey, apa function perkataan or tadi? Okey, function perkataan or ni tadi, or tadi mewakili apa? Simbol apa? Intersect. Union. Union. Jangan salah, jangan terbalik. Or simbol union. So bila union, kawasan yang kita perlu lorekkan tak kisah. As long as kawasan tu ada line. Betul tak? So bermaksud kawasan lorekan kita adalah daripada negatif infinity ni sampailah ke 1. Dia stop kat situ and then dia sambung balik daripada 2 sampailah ke positif infinity. Lorekan tu wajib ditunjukkan. Okey. So, jawapan yang pertama solution set. Okey, solution set apa akan dapat? Solution set. Kita ada 2 kawasan kan? So, kawasan yang pertama dia berada di sebelah kiri satu ke di sebelah kanan satu? Kiri. So, bermaksud X lebih kecil. Okey, ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Ada sebab full dot. So X lebih kecil sama dengan 1. Okey, kawasan yang kedua. Dia berada di sebelah kanan 2. So X lebih besar sama dengan 2. So bila ada 2 kawasan, penghubungnya adalah R. Okey. So ini jawapan akhir dia. So kita tengok pula untuk interval form. Interval notation. Macam mana? Siapa boleh bagi? Open, negative infinity, sampailah 1, close, union, 2, close, until positive infinity open. Okay, simple as that. Boleh tak anak belajar? Sir. Ya? Kenapa infinity tu dia open lah? Sebab dia tak ada bulatan tu ke? Sebab bila dia close, bermaksud nombor dekat hujung tu termasuk. So kalau open, nombor tu tak termasuk. Kenapa infinity open? Sebab kita tak pernah tahu pun nilai infinity tu. Kita tak tahu pun apa nilai kat ujung tu. Negatif berapa. Sama juga dengan sentiasa open lah. Ya, dia akan sentiasa open. So infinity takkan pernah menjadi close. Okay? Boleh tak? Lepas tu sir, last. Okay. Yang kat atas sikit. Sikit. Tu kenapa yang belah kanan tu per negatif tu? Dia kurang sikit yang tu. Okay, sebenarnya saya nak pindahkan negatif tu. Pindahkan negatif. Maksudnya saya nak hilangkan negatif tu. So saya kena bahagikan negatif 1 kiri dan kanan persamaan. Ataupun darabkan negatif 1 kiri dan kanan. Bila melibatkan pendaraban ataupun pembahagian nombor negatif, simbol akan berubah. So nampak? Dia berubah. Daripada lebih besar menjadi lebih kecil. Boleh, Bil? Boleh, sir. Okey, kita lihat pada soalan yang terakhir. 2x tambah 4 lebih kecil sama dengan 6. Lebih kecil daripada 6. Tak ada sama dengan. So, absolute 2x plus 4 less than 6. Okey. So, saya akan menggunakan metode yang sama iaitu basic definition. So, bila basic definition, kita akan define satu yang positif iaitu 2x plus 4 yang positif lebih kecil daripada 6 dan yang satu yang negatif iaitu negatif 2x plus 4 lebih kecil daripada 6. So, saya dah define satu positif, satu negatif. Kemudian saya tengok pada simbol. Oh, simbol dekat sini lebih kecil. So, bila lebih kecil, dia adalah less kan? So, less perkataan dia apa? AL kan? Goal kan? AL. So, N. So, penghubung dekat tengah-tengah ni adalah word N. So, ia wajib diletakkan perkataan N di tengah-tengah tersebut. Boleh ke? Okey. So, macam biasa, kita cuba selesaikan setiap inequalities pada kedua-dua belah. Okey. So, jadikan X sebagai subjek lah maksudnya. Okey. So, yang ni kita akan dapat 2x less than 6 minus 4 akan dapat 2. So, x less than 2/2 which is x less than 1. Okey. Boleh Boleh? Boleh. Okey. Yang ni pun sama. Dekat sebelah kanan ni, saya akan darabkan
kiri dan kanan dengan negatif 1. So bila saya darabkan nombor negatif, simbol akan berubah. So 6 darab negatif 1 akan dapat negatif 6. Negatif ni yang sebelah kiri ni akan hilang sebab darab negatif 1 kan. So tinggallah 2x tambah 4 sahaja. So baru kita teruskan, jadikan x sebagai subjek. So 2x greater than negative 6 minus 4. So 2x greater than negative 10. So x greater than negative 5. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. So saya teruskan lagi. Adik Fajar, terima kasih atas respon. So saya buat satu garis nombor. Macam saya cakap, memang kena ada gambar rajah. Okay, memang wajib ada gambar rajah. So kita letakkan kita punya value of x. So yang kecil berada di sebelah kiri, nilai yang besar berada di sebelah kanan. So 1 negative 5 berada di sebelah kiri, 1 berada di sebelah kanan. Okay. So yang pertama kita lihat yang pertama iaitu x less than 1. So x less than 1. So x lebih kecil daripada 1, tak ada sama dengan. Bermaksud dia akan jadi apa guys? Bulat? Bulat. Tak penuh ataupun bulat kosong. So dia akan ke kiri. Sampailah negatif infinity. Okey. Yang kedua, untuk x lebih besar daripada negatif 5. Okey. So dia ke kanan kan? So dia pun tak ada sama dengan. So bermaksud dia akan jadi bulat kosong dan saya akan tarik dia ke sebelah kanan. Okey. So bila dah tarik ke sebelah kanan, dah cantik dah gambar rajah kita tengok balik. Apakah function n ini? So n ni simbol dia apa? Intersect. So intersect dia mesti mempunyai unsur yang sama ataupun elemen yang bertindih. Okay, mana kawasan yang bertindih? Negatif. Yang ni saja. So kawasan ni je yang kita inginkan. Okey. So persoalannya biasanya akan keliru kat sini lah. Okey. Dekat bawah ni ada tak negatif 5? Ada. Ada. Dekat atas ada tak negatif 5? Tak ada. So kalau intersect dia tak akan ambil lah. Bermaksud dia akan jadi open. Dia tak ada sama dengan lah. Faham? So dekat sini pula, dekat atas ada tak dekat atas ada tak 1? Ada. Ada. Dekat bawah ada tak? Tak ada. Tak ada. Bila salah satu tak ada, kita tak akan ambil dia. So bermaksud 1 pun tak termasuk. Okay, so macam mana nak tulis jawapan dia? So nak tulis jawapan dia dalam bentuk solution set. Okay, so solution set x kita berada di antara negatif 5 dan juga 1, betul? So bermaksud x lebih besar daripada negatif 5, lebih kecil daripada 1. So itu untuk solution set. Manakala untuk interval notation, okey, mudah je, negatif 5 tak termasuk, bermaksud dia akan jadi negatif 5 sampai 1 open. Boleh tak guys? Boleh. Okey. So, ada apa-apa persoalan tak nak tanya? Tak ada Kalau tak ada, saya rasa kita sampai sini saja pada hari ini. So jangan lupa untuk submit